Kali ni saya nak ajar korang pula mengenai fungsi pengeluaran jangka pendek ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil short run production function. Sebenarnya fungsi pengeluaran jangka pendek ni dia berkait rapat dengan jangka masa pendek pengeluaran. Okey, sebelum ni korang dah belajarkan mengenai jangka masa pengeluaran, iaitu ada jangka masa pendek dan juga ada jangka masa panjang. Kalau korang tahu, kalau korang dapat detect yang dia tu adalah dalam jangka masa pendek pengeluaran, maka dia adalah fungsi pengeluaran jangka pendek. Pendek dengan pendek, panjang dengan panjang. Kalau jangka masa pengeluaran tu panjang, maka dia adalah fungsi pengeluaran jangka panjang. Tapi yang untuk fungsi pengeluaran jangka panjang ataupun kita panggil long run production function, kita tak belajar. Yang sekarang ni dalam silibus korang yang korang belajar, korang hanya belajar mengenai fungsi pengeluaran jangka pendek sahaja. Okey, sebelum ni saya ada bagi tahu korang kan yang jangka masa pendek pengeluaran tu terdiri daripada dua input. Maksudnya ada dua input, ada input tetap dengan ada input berubah. Okey, dua-dua input ni ada dalam jangka masa pendek pengeluaran. Okey, contoh macam ni kan. Yang ni yang table. Sebelum ni saya dah bagi tahu korang kan table. Macam kalau jangka pendek dia ada 3 kolom dalam satu table. Okey, 3 kolom tu merangkumi output, input tetap dan juga input berubah. Di mana input tetap ni kuantiti dia tak berubah. Okey, yang berubah hanyalah kuantiti output dan juga kuantiti input berubah. So, sebenarnya daripada table ni korang dapat tahu, korang boleh tahu maksud fungsi pengeluaran dan juga maksud fungsi pengeluaran jangka pendek. Okey, fungsi pengeluaran ataupun production function, maksud dia adalah hubungan antara jumlah input dengan output. Kalau korang tengok dekat sini, yang ini output, yang ini input. Input dia ada input tetap dengan input berubah kan. So, ini golongan input lah. So, dia adalah hubungan output dengan input. So daripada table ni, jangka masa pendek pengeluaran ni, daripada table ni korang dah boleh bagi tahu dah apa maksud fungsi pengeluaran. Sebenarnya daripada fungsi pengeluaran ni kita dapat tahu berapa sebenarnya jumlah input yang diperlukan untuk kita produce, untuk kita hasilkan sesuatu output. Berapa input diperlukan untuk menghasilkan suatu tingkat output. Itu sebenarnya maksud fungsi pengeluaran. Okey, and then fungsi pengeluaran ni penting. Sebab apa penting? Sebab melalui fungsi pengeluaran ni kita dapat kenal pasti apa kombinasi dua faktor pengeluaran yang paling cekap dalam penghasilan output, dalam menghasilkan suatu tingkat output. Sebelum ni kita belajar mengenai faktor pengeluaran, ada BMTU, buruh modal tanah usahawan. Okey, tapi kita kena kenal pasti antara buruh modal tanah usahawan tu, okey, mana dua faktor pengeluaran kalau bergabung dia meletup jadi wow. Tak ada. Kiranya kalau kita gabungkan dua faktor pengeluaran tu, antara semua faktor pengeluaran kita detect dua je, dua faktor pengeluaran tu bila bergabung, dia combine, dia akan hasilkan pengeluaran yang paling cekap. Kiranya dia keluarkan suatu barang tu, pengeluaran dia tu paling cekap. Itu maksud dia. Okay? Sebab tu pentingnya fungsi pengeluaran ni. Apa pula fungsi pengeluaran jangka pendek? Okey, fungsi pengeluaran jangka pendek ni pun korang boleh tafsirkan maksud dia melalui table ni juga. Okey, melalui jadual jangka masa pendek pengeluaran juga. Okey, daripada sini korang dah tahu maksud fungsi pengeluaran tu hubungan antara output dengan input. Okey, kalau maksud fungsi pengeluaran jangka pendek pula sama je. Okey, cumanya dia ubah sikit. Dia hubungan antara output dengan input berubah. Sebab okey, macam sebelum ni kan, korang macam sebelum ni saya bagi tahu input tetap ni kuantiti dia tak berubah. Contohnya 6, 6, 6. Yang ni katakanlah 0, 500, 1000. Yang sebelum ni saya bagi tahu input berubah ni contohlah katakanlah 0, 5, 10 contoh. Okey, so kalau korang nampak dekat sini kuantiti kuantiti output ni pengeluaran dia meningkat. Okey, kalau dia punya kuantiti input berubah tu meningkat, nampak tak? Okey, hubungan dia adalah positif. Bila dia tambah input berubah, dia punya output akan meningkat. Okey, maksudnya dia menunjukkan ada hubungan antara output dengan input berubah.
pada suatu tingkat input tetap diberikan. Maksudnya hubungan kedua-dua ni ada tapi dengan syarat ada input tetap kat situ. Okey, input tetap tu diberikan. Input tetap ada dekat situ. So, hubungan antara ni semua kita dapat tafsirkan. Hubungan ni semua ketiga-tiga ni output, input tetap, input berubah tu dia menerangkan kepada kita tentang maksud fungsi pengeluaran jangka pendek. Korang kena faham fungsi pengeluaran jangka pendek ni dia ada dia punya konsep dia. Dia ada dia punya rule dia. Okay, konsep dia seperti ini ya. Untuk fungsi pengeluaran jangka pendek ni, okay, dia lebih kurang sama macam konsep jangka masa pendek pengeluaran sebelum ni. Saya bagi tahu kan di mana kalau biasanya firma-firma yang dalam jangka masa pendek pengeluaran ni firma-firma yang baru nak masuk pasaran kan. Okay, macam firma yang baru nak buka kan. Okay. So, biasanya dia punya pattern, pengeluaran tu dia akan meningkat. Dia akan naik sampailah satu puncak. Dia mencapai tahap maksimum. Ini maksimum pengeluaran yang dia dapat buat. Okay, maksimum. Dia takkan hasilkan lebih daripada ni. Contohnya saya bagi tahu sebelum ni kan. Maksimum yang syarikat tu ataupun firma tu boleh keluarkan contoh 50,000 helai pakaian je. Maksimum paling banyak yang syarikat tu boleh keluarkan sebab dia kekurangan input tetap. Dia kekurangan input tetap. Contohnya mesin kurangan walaupun dia tambah banyak pekerja, ramai pekerja dia tambah, tapi kalau mesin kurang tak guna juga. Okey, dia akan capai satu tahap maksimum. Inilah maksimum pengeluaran. Paling banyak dia boleh keluarkan berapa. Okey, lepas tu bila dia dah capai tahap maksimum ni dia akan turun balik. Macam kita naik bukit, lepas tu sampai puncak, lepas tu kita turun balik. Okey, korang just bayangkan korang daki bukit je lah. Itu konsep fungsi pengeluaran jangka pendek. Okey, korang kena faham konsep tu, okey? And then, apa yang korang kena faham mengenai fungsi pengeluaran jangka pendek ni, korang kena buat andaian ataupun assumption. Sebelum korang menjelaskan fungsi pengeluaran jangka pendek ni, ada 3 andaian yang dibuat. Okey, contoh macam ni lah. Andaian tu, contohnya kalau korang nampak ada satu kereta berhenti tepi jalan. Lepas tu dia letak kon kat situ. Lepas tu dia buka lampu emergency. Okay, dekat depan 2 klip-klip, dekat belakang pun klip-klip juga. Lepas tu korang tengok adik owner dia keluar daripada kereta, cakap dengan telefon, pegang telefon cakap dengan siapa kita tak tahulah, okay? So daripada situ korang pun cakap, kereta dia ni rosak ni. Macam mana korang boleh tahu kereta dia tu rosak? Mesti korang ada buat andaian kan? Mesti korang ada buat assumption. Mungkin korang kata, mungkin kereta dia ni habis minyak kot. Ataupun kereta dia ni dia kurang air kot, sebab tu nampak berasap je. Ataupun kereta dia ni enjin rosak kot. Macam-macam korang buat andaian kan. So sama juga macam fungsi pengeluaran jangka pendek ni. Korang kena buat andaian yang menggambarkan itu adalah fungsi pengeluaran jangka pendek. Macam kereta tadi tu juga, korang kena buat andaian yang menggambarkan kereta tu rosak. Contohnya tayar pancit, minyak habis ke, enjin panas ke, macam-macam. Itu andaian yang korang buat yang korang menggambarkan kereta tu rosak. Sama juga macam fungsi pengeluaran jangka pendek. Okey, so fungsi pengeluaran jangka pendek ni ada 3 andaian. First kali korang kena andaikan yang fungsi pengeluaran jangka pendek ni dia guna 2 jenis input, iaitu input tetap dan juga input berubah. Contoh dekat dalam buku teks dia beritahu output ataupun keluaran dia adalah baju sukan. Dia hasilkan baju sukan. So, input tetap yang digunakan untuk menghasilkan baju sukan tu adalah mesin. Mesin tu kita kena anggap sebagai input tetap. Dan juga buruh dia anggap sebagai input berubah. Okey, itu dalam pembuatan baju sukan. Yang kedua, apa andaian yang korang kena buat ialah korang kena andaikan yang buruh yang digunakan tu mempunyai tingkat kemahiran yang sama cekap. Okey, korang kena andaikan yang input berubah tu kan buruh kan. So, korang kena anggap yang buruh ataupun pekerja tu, semua buruh yang korang ambil tu semua ada kemahiran yang sama.
ada skill yang sama. Contoh, dia hasilkan baju sukan kan. So, korang kena andaikan yang semua buruh pekerja yang korang ambil tu, semua ada skill menjahit. Diorang dah ada skill menjahit siap-siap. Korang dah tak payah ajar dah. Diorang memang dah ada skill menjahit and diorang tahu guna mesin yang korang sediakan. Yang ketiga, korang kena andaikan yang tingkat teknologi adalah tetap. Contoh, dia hasilkan baju sukan tu, dia pakai mesin kan. Mestilah mesin jahit, takkan mesin rumput pula kan. Katakanlah korang ada 6 mesin jahit. So, korang kena pastikan teknologi yang digunakan oleh kesemua 6 mesin jahit tu adalah sama. Korang kena andaikan ya, semua 6 mesin jahit tu adalah semua mesin jahit tangan. Ataupun mesin jahit elektrik ke, mesin jahit kaki ke, mesin jahit elektronik ke. Saya pun tak pastilah jenis-jenis mesin jahit ni. Korang kena andaikan yang teknologi mesin jahit tu semua tu sama sahaja. Dekat dalam buku teks ni, korang dia ada bagi formula tau. Formula macam mana korang nak kira fungsi pengeluaran jangka pendek. Tapi korang tak belajar pun. Dia just nak bagi tahu korang lah yang formula dia fungsi pengeluaran jangka pendek tu dapat ditulis seperti Q sama dengan F dalam kurungan K dengan L. Q tu adalah input. Yang K ada tanda ke atas, tanda garis ke atas tu, itu adalah input tetap. Contohnya, macam contoh tadi dia guna mesin kan. Mesin tu sebagai input tetap. Dan L tu adalah input berubah ataupun buruh. So, korang kena biasakanlah diri korang dengan simbol-simbol ni. Kalau korang nampak Q je, itu adalah output. Korang kena kenal pastilah kalau L je input berubah. So, korang kena kenal pasti, kena ingatlah simbol-simbol ni. Guys, ini adalah jadual jangka masa pendek pengeluaran kan. Sebelum ni ada output, input tetap dengan input berubah. Korang kena tahu dalam fungsi pengeluaran jangka pendek ni, output ni dia dah tak ada tau. Dia dah tak pakai. Output ni dia tukar nama tau. Dia jadi keluaran. Dia tukar nama jadi keluaran. Lepas tu keluaran ni dia ada 3 jenis. Dia ada 3 jenis keluaran. Dipanggil TP, AP dengan MP. Keluaran ni dia ada jumlah keluaran. Dia terdiri daripada jumlah keluaran ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris, kita panggil total production. TP tu ialah total production. Maksud jumlah keluaran tu apa? Jumlah keluaran tu adalah berapa output yang dapat dihasilkan daripada input yang dimiliki oleh firma tersebut. Lepas tu jenis keluaran yang kedua adalah keluaran purata ataupun dia punya simbol AP. AP ni dalam bahasa Inggeris kita panggil average production. Keluaran purata ni maksudnya kita nak tahu untuk satu unit berubah tu, contoh macam buruh kan, untuk seorang buruh, seorang pekerja, berapa output yang dapat dihasilkan. Berapa banyak helai baju sukan yang dapat dihasilkan oleh seorang pekerja. Lepas tu jenis keluaran yang ketiga ialah keluaran marginal ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris kita panggil marginal production, sebab tu simbol dia MP. Keluaran marginal ni maksudnya perubahan dalam jumlah keluaran kesan daripada perubahan dalam penggunaan satu unit input berubah. Ada TP, AP, MP. Lepas tu daripada 3 kolom ni dia jadi 5 kolom. Table tu jadi 5 kolom. Nampak tak? Input tetap still ada, input berubah still ada. Yang ni semua adalah output. Output dah tak ada, kita gantikan dengan 3 jenis jumlah keluaran. Kita gantikan dengan 3 jenis keluaran, iaitu jumlah keluaran, keluaran purata dan juga keluaran marginal. Sekarang ni saya nak ajar korang macam mana korang nak kira TP, macam mana korang nak kira AP, macam mana korang nak kira MP. So untuk kira ketiga-tiga jenis keluaran ni, korang tak payah pening-pening. Korang ingat je formula TAL ataupun formula TAL. Formula TAL ni korang kena buat piramid. Bentuk piramid macam ni. Lepas tu korang letaklah TAL ni. T dekat atas, T, A, L. TAL. TAL ni apa? T ni adalah TP, total production. A ni AP, average production. L ni ialah input berubah. Kalau korang nak cari jumlah keluaran ataupun total production ni, korang tutuplah TP ni. Tutup TP, yang tinggal apa kat bawah? AP dengan L. Lepas tu yang kat bawah ni korang darab je. Jawapan dia AP darab L.
Okey, TP bersamaan dengan AP darab L ataupun TP ni adalah jumlah keluaran. Jumlah keluaran bersamaan dengan keluaran purata darab dengan input berubah. Okey, lepas tu AP pula. Okey, AP adalah keluaran purata. Macam mana nak cari AP? Korang tutuplah AP ni. Tutup AP, yang tinggal apa? TP dengan L kan? Okey, kalau bawah tadi, kalau bawah ni kita darab. Kalau atas dengan bawah, kita kena bahagi. Okey, bila korang tutup AP, yang tinggal TP dengan L. So, TP bahagi L. TP bahagi L. Itu je. Keluaran purata sama dengan jumlah keluaran bahagi dengan input berubah. Okey, lepas tu MP, marginal production atau keluaran marginal. Ada tak kat sini? Tak ada. Kalau tak ada, korang padam AP ni. Padam AP, korang gantikan dengan MP. Lepas tu apa korang buat? Dekat TP dengan L ni, korang letak korang lukis segitiga kecil dekat sebelah dia. Segitiga kecil. Kenapa segitiga kecil, guys? Segitiga ni melambangkan sebenarnya dalam nanti korang masuk U, korang akan banyak guna segitiga ni lah. Segitiga ni kita panggil change. Okay, change ataupun perubahan. Maksudnya segitiga TP ni maksudnya adalah perubahan dalam jumlah keluaran. Kalau segitiga L ni adalah perubahan dalam input berubah. Gitu. Okay, so MP ni korang tutuplah MP ni. Tinggal TP dengan L kan. So, maksudnya segitiga ni jangan lupa ambil. Perubahan dalam segitiga, perubahan dalam jumlah keluaran bahagi dengan perubahan dalam input berubah. Gitu. Senang kan? Senang je. Korang tak payah pening-pening. Korang ingat je formula TAL ni, okay? Macam mana korang nak kira pula daripada table ni? Okay, contoh total production. Macam mana korang nak cari jumlah keluaran? Okay, jumlah keluaran ni kan. Macam ni korang nak cari? AP darab L. AP darab L. Tengok ini jawapan dia, jumlah keluaran dia kosong kan? So, AP darab L, kosong darab kosong, kosong. AP darab L, 4 darab 1, 4. AP darab L, 5 darab 2, 10. AP darab L, 8 darab 3, 24. Nampak? Sama jawapan dia. Okey, lepas tu AP pula ataupun keluaran purata. TP bahagi L. Keluaran purata AP, TP bahagi L. Okey, tengok kalau keluaran purata dia kosong, TP bahagi L, kosong bagi kosong, kosong. Okey, kalau keluaran purata dia 4, TP bahagi L, 4 bagi 1, 4. Kalau AP dia 5, TP bahagi L, 10 bagi 2, 5. Kalau AP dia 8, TP bahagi L, 24 bagi 3, 8. Gitu, nampak kan? Okey, betul kan dia punya jawapan. Okey, lepas tu MP keluaran marginal ni perubahan dalam total production ataupun jumlah keluaran bahagi dengan perubahan dalam input berubah. Okey, yang ini agak pening sikit tapi tak pening pun sebenarnya, korang boleh je buat. Okey, cara dia macam ni. Kalau korang tahu cara, senang je sebenarnya. Okey, kalau yang ni dash ni korang tak payahlah buat. Okey, sebab dia daripada kosong. Okey, lepas tu korang mulakan dekat sini. Okey, kalau MP dia 4, korang tengok perubahan dalam TP. Perubahan dalam TP maksudnya, okey, contoh korang nak tengok sini 4 kan. Korang tengok nombor dekat barisan 4 tu dekat TP. Korang tengok nombor dekat TP. Syarat dia kalau nak perubahan tu, nombor bawah tolak nombor atas. Nombor bawah tolak nombor atas. Okey, perubahan dalam TP, nombor bawah tolak nombor atas. 4 tolak kosong berapa? 4. Okey, lepas tu TP dia dapat dah. Perubahan dalam L pula ataupun input berubah. Okey, nombor bawah tolak nombor atas. 1 tolak kosong berapa? 1. Okey, so perubahan dalam TP kita dah dapat berapa? 4. Bahagi dengan perubahan dalam L. 1. So 4 bahagi 1. 4 sama tak? Sama. Okey, lepas tu yang 6 pula kita tengok yang 6 Kalau tak puas hati tengok 6. Okey, nombor 6 pula. Kalau MP dia 6. Okey, tengok dekat TP, perubahan dalam TP. Okey, tengok dekat TP. TP ni, okey, nombor bawah tolak nombor atas. 10 tolak 4, 6. Tengok perubahan L pula dekat L. Nombor bawah 2, 2 tolak 1, 1. Okey, so korang dapat perubahan dalam TP 6, perubahan dalam L 1.
Okey, so 6 bahagi 1, 6. Sama guys. Itu sahaja cara dia, okey. Sekarang ni saya nak ajar korang pula macam mana korang nak tafsirkan hubungan. Macam mana korang nak tafsirkan daripada jadual. So, untuk tafsirkan hubungan antara semua jenis keluaran ni, korang kena ingat, okey. Contoh untuk jenis keluaran yang pertama ni, jumlah keluaran ni, korang kena tafsirkan hubungan antara TP dengan L. Hubungan antara jumlah keluaran dengan input berubah. Okey, yang next pula untuk keluaran purata, korang kena tafsirkan hubungan antara keluaran purata dengan input berubah, AP dengan L. Kalau MP pula, keluaran marginal, korang kena tafsirkan hubungan antara keluaran marginal dengan input berubah. Macam ni. Bila korang nak tafsirkan hubungan tu melalui table ni, melalui jadual ni, korang tafsirkan antara ni yang saya bulat ni je. Kalau jumlah keluaran dengan input berubah, kalau keluaran purata dengan input berubah, kalau keluaran marginal dengan input berubah, semua dengan input berubah. Okey, lepas tu korang kena tafsirkan ikut konsep yang saya bagi tahu tadi, di mana yang konsep bukit tadi tu. Dalam fungsi pengeluaran jangka pendek ni, pengeluaran dia akan naik, lepas tu dia capai satu tahap maksimum, lepas tu dia turun. Korang kena pakai konsep yang bukit ni, naik turun bukit ni. Okey, applykan dalam hubungan antara ketiga-tiga jenis keluaran dengan input berubah ni. Okey, kita tengok yang pertama hubungan antara jumlah keluaran dengan input berubah. Okey, tengok jumlah keluaran ni TP dengan L ni, input berubah dua kolom ni. Korang fokus kat dua kolom ni. Input berubah dia adalah buruh ataupun pekerja ataupun pekerja kan. Maksudnya kalau pekerja dia kosong, pekerja dia tak ada, maksudnya tak ada pengeluaran dihasilkan. Macam saya beritahu sebelum ni lah, contoh macam PKP kan, kerajaan suruh semua kilang tutup. So bila semua kilang tutup, buat apa dia nak panggil pekerja kan? So bila pekerja tak ada, keluaran pun tak adalah, output pun tak adalah. Okay? So itu korang kena explain. Bila input berubah kosong, bermaksud jumlah keluaran juga kosong. Okay, so korang tengok dekat jumlah keluaran dia meningkat. Kosong meningkat ke 4, meningkat ke 10, 24, 36, 40, 42. Okey, lepas tu dia turun 40, 36. Okey, daripada sini pun korang dah nampak dah. Korang kena detect dulu mana dia punya maksimum pengeluaran dia tu. Maksimum pengeluaran dia dekat sini, 42. Okey, ini adalah maksimum baju sukan yang dapat dihasilkan. Yang ini dia naik, output dia naik, yang ni output dia turun. Macam tu. Okey. So, daripada sini korang dah boleh tafsirkan. Korang boleh cakap, bila dia tambah seorang pekerja tu, dia dapat hasilkan 4 helai baju sukan. Okay, lepas tu dia tambah lagi pekerja, bila dia tambah input buruh, bila dia tambah input buruh daripada seorang pekerja, daripada seorang buruh, dia tambah jadi 7 orang buruh. Lepas tu, dia punya keluaran ataupun output dia meningkat daripada 4 helai baju sukan, meningkat sampai ke tahap maksimum, iaitu 42 helai baju sukan. 42 helai baju sukan ni adalah, 42 ni adalah dia punya tingkat output yang maksimum. Okey, maksimum pengeluaran yang dia boleh pergi. Lepas tu apabila buruh ditambah, contoh ni kan, buruh yang ke-8, buruh yang ke-9 kan. Apabila buruh ditambah, maka output jumlah keluaran akan menurun. Okey, daripada 42 helai dia menurun pergi ke 36 pakaian. Okey, 36 helai baju sukan apabila buruh ditambah. Okey, lepas tu korang kena ceritalah hubungan antara input berubah dengan jumlah keluaran ni apa. Okey, hubungan dia ada positif, ada negatif. Hubungan yang positif ni maksudnya satu meningkat, satu pun lagi pun meningkat. Kalau satu menurun, satu lagi menurun. Kalau hubungan yang negatif ni, satu meningkat, satu menurun, satu menurun, satu meningkat. Kalau korang tengok kat sini, kalau input berubah meningkat, dia punya jumlah keluaran meningkat kan? Maksudnya hubungan yang positif lah. Okey. Lepas tu kalau input berubah meningkat, jumlah keluaran menurun. Korang ceritalah hubungan antara input berubah dengan jumlah keluaran ni. Apabila input berubah bertambah, maka jumlah keluaran pun akan bertambah. Tapi bila dia sampai tahap maksimum, bila dia tambah lagi input berubah, dia punya jumlah keluaran akan menurun. Okey. Okey, itu cara macam mana korang nak tafsirkan. Okey, yang kedua, yang ni kita dah settle. Okey, macam mana korang nak tafsirkan pula hubungan antara keluaran purata dengan input berubah. Yang ni, keluaran purata ni dengan input berubah.
AP dengan L pula. Okey. Macam tadi, korang kena apply konsep yang naik turun bukit ni juga. Okey, korang tengok. Keluaran purata dia meningkat 0, 4, 5, 8, 9. Okey, dia akan meningkat sehingga dia capai tahap maksimum dia. Tahap maksimum dia, nilai maksimum dia adalah 9. Okey, maksudnya kat sini dia meningkat. Ni maksimum, nilai maksimum. Lepas tu dia turun 8, 7, 6, 5, 4. Nampak dia turun. Kalau macam ni, contoh input berubah dia 1. Bila buruh dia 1, pekerja dia 1, maksudnya dia dapat hasilkan 4 helai baju sukan untuk seorang buruh. Lepas tu kalau dia tambah lagi buruh. Okay, bila dia ambil 2 orang pekerja, maksudnya bila dia ambil 2 orang pekerja, seorang pekerja tu dapat siapkan 5 helai baju sukan. Kalau 2 orang pekerja dapat siapkan 10 helai baju sukan. 10 ni dia punya total lah, dia punya jumlah keluaran. Cuma dia nak bagi tahu kat sini seorang pekerja dapat siapkan 5 helai baju sukan. Contoh kalau dia tambah lagi pekerja, okey. So 3 orang pekerja ni, untuk 3 orang pekerja, seorang pekerja dapat siapkan 8 helai baju sukan. Okey, so bila seorang 8 helai darab dengan 3, dapatlah 24 helai baju sukan yang dihasilkan oleh 3 orang pekerja ni. Itu maksud dia. Okey, so sekarang ni kita boleh cakap apabila input berubah ni bertambah, maka keluaran purata pun akan bertambah. Apabila input berubah bertambah daripada seorang buruh ditambah kepada 4 orang buruh, maka dia dapat hasilkan output atau keluaran dia daripada 4 helai baju sukan kepada nilai maksimum dia 9 helai baju sukan. Ini adalah nilai maksimum. Okay, nilai maksimum keluaran purata yang dapat dihasilkan oleh 4 orang buruh ataupun 4 input berubah. Selepas buruh keempat, korang tengok selepas buruh keempat, okay, buruh ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, keluaran purata dia mulai menurun. Okay, daripada 9 maksimum tadi turun 8, 7, 6, 5, 4. So kesimpulannya, korang boleh simpulkan melalui konsep naik turun bukit ni lah, di mana keluaran purata dia akan meningkat, lepas tu mencapai nilai maksimum, lepas tu dia akan menurun. Itu cara macam mana korang nak tafsirkan lah hubungan antara keluaran purata dan juga input berubah. Okey, yang ni input keluaran purata dah settle. Okey, lepas tu keluaran marginal pula. Okey, kalau ikut yang ini, macam mana korang nak tafsirkan hubungan antara keluaran marginal dengan input berubah ni? Keluaran marginal, input berubah. Okey, sama juga korang apply konsep naik turun bukit ni. Korang tengok dia keluaran marginal dia meningkatkan 4, 6, 14. Okey, 14 ni adalah nilai maksimum dia. Okey, dia meningkat, lepas tu selepas nilai maksimum dia turun. Daripada 12, 14, 4, 2, 0, negatif 2, negatif 4. Apabila input berubah ni bertambah, okay, daripada seorang buruh dia bertambah jadi, okay, ni nilai maksimum ni kan, so 3 orang buruh. So daripada seorang buruh dia bertambah jadi 3 orang buruh. Okay, lepas tu pengeluaran dia pun bertambah, okay, daripada 4 helai, okay, kepada nilai maksimum dia iaitu 14 helai. Okay, maksudnya dia punya hubungan, apabila input berubah bertambah, maka keluaran marginal pun bertambah. Okay, lepas tu bila dia tambah input berubah, daripada 3 orang buruh dia tambah jadi 7 orang buruh. Okay, bila dia tambah input berubah, apa jadi? Keluaran marginal dia menurun sampai ke 0. And then keluaran marginal dia lagi menurun, jadi negatif apabila input berubah tu bertambah. Buruh yang ke-8 dan juga buruh yang ke-9 ni, dia punya keluaran marginal jadi negatif. So itu cara macam mana korang nak tafsirkan hubungan antara ketiga-tiga jenis keluaran ni dengan input berubah.